Tapi sahabat, kalau semua binatang dengan perkataan saja, kami ada di sini, jangan kamu kacau kami. Semua, dan sahabat kata, semua binatang-binatang bisa lari bertempur. Kenapa? Karena ada mukmin dalam diri dia. Sifat inilah yang kita kena usahakan. Mukmin ni apa? Dia bekerja tanpa pengawasan. Dia bekerja tanpa pengawasan. Siapa yang mengawas dia? Allah SWT. Dia merasai setiap masa dah akan Allah melihat dia. Setiap masa dia merasa Allah melihat dia. Dekat tandas, dekat kedai, di masjid, di luar masjid, even dalam tempat maksiat sekalipun dia merasa Allah melihat. Dan mukmin tuan-tuan tak terkesan dengan suasana dan keadaan. Tak terkesan dengan suasana dan ini sifat orang mukmin. Dalam masjid pun dia beriman, luar masjid pun dia beriman. Hari ini kita dalam masjid protected. Mata tak lihat maksiat, telinga tak dengar maksiat, mulut tak bercakap maksiat. Keluar masjid, Masya Allah, macam-macam. Kita duduk senyap, lain pula berita datang. Ini datang, mata pula jalan depan, macam-macam yang nak nampak depan mata. Tapi kalau kita mukmin yang dalam sifat mukmin dalam diri kita, tuan-tuan yang mulia, duduk dalam suasana maksiat, dalam suasana maksiat sekalipun, kita akan selamat. Hari ini kalau mukmin tak dalam diri kita, dalam masjid pun kita akan buat maksiat kepada Allah. Inilah perkara yang kita kena usulkan sebelum kita mati. Kerana janji Allah hanya pada orang mukmin. Jadi macam mana nak dapat sifat mukmin, tuan-tuan yang mulia? Kita kena usaha. Yang bercakap pun usaha, yang mendengar pun usaha. Inilah hidup kita, satu usaha. Usaha ni tak akan habis. Sampai bila? Sampai nyawa kita berada dalam hakum. Ketika itu habis dah usaha. Ketika itu semua harta yang kita ada, kita tak boleh pergi sedekah dah. Harta yang kita ada ketika itu semua dah jadi faraid dah. Bukan milik kita dah. Bukan milik kita lagi. Jadi sebelum sampai masa nyawa kita sampai hakum ni, kita kena usaha. Jadi usaha itulah kena apa? Bertepatan dengan cara baginda Nabi SAW. Itulah yang dikatakan markaziat. Markaziat ni apa? Markaziat dakwah. Apakah markaziat dakwah? Cara ataupun amal-amal yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam menjalankan kerja dakwah. Apakah markaziat haji? Markaziat haji maknanya cara-cara ataupun amalan-amalan yang dibawa oleh baginda Ibrahim AS dalam melaksanakan haji. Jadi tuan-tuan yang mulia, untuk berada dalam keselamatan, kita kena berada dalam jamaah. Kerana Allah SWT beritahu, Nabi melalui Nabinya, bantuan Allah, keselamatan, keberkatan dalam jamaah. Yadullah ma'al jamaah. Bantuan Allah berada dalam jemaah. Sebab kita tak boleh lari daripada jemaah. Tak boleh lari daripada jemaah. Dan apakah jemaah yang lebih besar? Jemaah yang lebih aula? Jemaah yang mengajak manusia kepada La ilaha illallah. Turun wahyu. Turun wahyu kepada Nabi SAW. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, inilah jalan. Ulama Palampur kata, this is not plural, this is singular. Satu jalan saja. Kalau plural ada satu jalan. Ini tak boleh, jalanilah. Tapi Allah Taala bagi tahu, inilah jalanku melalui Nabi SAW. Apakah jalan itu? Ad'u ila Allah, mengajak manusia kepada Allah. Ibnu Abbas kata, apakah makna ad'u ila Allah? Adalah maknanya mengajak manusia kepada mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Inilah jalan keselamatan. Kalau kita panggil dakwah lah. Dakwah manusia pada iman, pada kalimah. Pada orang Islam, kita berpesan-pesan tentang iman, supaya Allah Ta'ala terima kita dan Allah SWT ubah kita jadi mukmin yang sempurna. Jadi matlamat kita mukmin. Kenapa dengan mukmin ini kita dapat redha Allah SWT. Dia tak masuklah mesyuarat perlu dibuat. Dalam jemaah kita kena ada mesyuarat. Kerana ada di kalangan kita yang lemah. Kita jangan sangka yang lemah tu lemah. Tidak. Nabi bagi tahu bantuan Allah datang kerana ada yang lemah di kalangan kamu.
Kita kena syukur kalau ada orang lemah di kalangan kita. Orang yang sakit, orang yang susah, orang yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tapi berada dalam jemaah, kita kena syukur kerana dia ada. Kerana Allah bagi tahu bantuan Allah bersama orang yang lemah di kalangan kita. Bukan yang hebat, bukan yang hebat bercakap, yang paling lemah di kalangan kita. Bantuan Allah bersama dengan mereka. Keberkatan jemaah kerana ada orang tua di kalangan kamu. Nabi kata, ada orang yang tua. Sebab tu ada orang yang dah berumur, kita kena belajar untuk khidmatnya. Inilah satu usaha yang mana kita dapat islah diri kita, usaha dapat membaiki diri kita, iman kita, imaniyat kita, muamalah, sehingga keseluruhan agama kita dapat amal. Agama ni bukan dakwah saja, kita jangan salah faham. Kita tu dakwah, inilah kesempurnaan agama. Bukan. Agama ni sempurna. Dakwah ni sebahagian daripada agama. Tapi inilah dia punca bagaimana seluruh agama dapat datang dalam kehidupan. Kita ingat kita buat dakwah, kita tinggal semua. Tak. Kita masih bekerja, kita masih berkebun, kita masih lagi teladang, kita masih lagi apa pun kerja kita masih jalankan. Tapi bagaimana dengan kerja ini jadi asbab hidayah. Tak ladang orang dapat hidayah. Panggil dia, mari kita semayang sekali. Di kedai bagaimana orang datang dengan kita perniagaan kita, dia rasa senang. Perniagaan ni apa? Perniagaan ni adalah menyempurnakan fulfill the people needs, menyempurnakan keperluan manusia. Inilah perniagaan. Dia bukan setakat kau untung, tapi menyempurnakan keperluan manusia. Inilah perniagaan. Apa dia perlu? Kita ingat dakwah di masjid ni, tak, di seluruh tempat. Sehingga akhlak kita jadi asbab hidayah. Orang balik, oh abang bagus dah. Sahabat mereka kata, kunu mithlan, jadilah macam kami. Jadilah macam kami. Sahabat ni apa dia janjian ni? Kais pagi makan pagi. Kadang 6 bulan tak kerja. Mereka bukan orang kaya pun. Dan orang-orang Parsi, Rom, turis-turis datang ke Madinah bukan nak tengok bangunan. Bangunan pun tak ada. Apa? Kalau pergi KL jumpalah KLCC. Nak tengok KLCC, polis nak tengok apa? Untuk pelancongan. Tapi orang turis datang ke Madinah nak tengok apa? Bukanlah nak tengok bangunan, nak tengok keadaan. Tetapi mereka datang kena tengok sifat orang Madinah. 3 hari kafir datang Madinah masuk Islam. Pergi perniagaan di kedai, oh tengok akhlak orang Islam. Saya dah habis, Encik datang sebelah tak ada orang datang lagi. Oh dah. Tengok akhlak ni pun dah masuk Islam. Puncanya apa? Dakwah ilallah. Dengan dakwah tadi, akhlak akan datang, ibadat kita akan datang, sifat ikhlas akan datang, cinta mencintai saudara dia kerana Allah akan datang. Sentiasa berusaha ke arah kebaikan akan datang. Dan kita jangan sangka setiap kebaikan yang kecil pun kita buat kecil di sisi Allah. Tidak. Wallahi. Kita selamatkan semut, mungkin dengan asbab selamatkan semut ni, Allah SWT angkat kita kedudukan kita tinggi di sisi Allah SWT. Apakah lagi dakwah teman-teman? Apakah lagi dakwah manusia kepada Allah SWT? Dengan sebab percakapan kita, dia datang pada Allah, dia mula merindui Allah, dia mula mencintai Allah, dia mula datang pada agama, dia mula mengajak orang lain kepada Allah ni. Betapa besarnya dakwah. Sebab tu takluk dakwah ni terlalu tinggi. Takluk dakwah ni terlalu tinggi. Nabi SAW naik Mi'raj. Nabi buka sepatu. Allah firman, wahai Muhammad, jangan kau buka kasut kau. Jangan buka sepatu. Dan debu-debu yang melekat di kaki kamu, di sepatu kamu akan mencantikkan lagi arasy. Kenapa sepatu ni tuan-tuan yang mulia? Kerana sepatu ni bukan bentuk dia, tapi amalan yang dibuat oleh bersama dengan sepatu ni. Gas Nabi SAW pergi ke Mekah kena balik dengan batu. Kan? 12 km kena balik dengan batu, satu-satu. Berdarah badan Nabi SAW. Kenapa? Kerana agama Allah. Sehingga berkocak kasut Nabi dengan darah. Ini sebab itulah hubungan dakwah ni terlalu tinggi di sisi Allah SWT. Macam mana kita bertindak dengan dakwah? Dan dakwah ni mengajak manusia kepada Allah SWT. Mengajak manusia kepada Allah SWT. Memang Allah boleh buat. Allah tak perlu kita pun. Tetapi Allah nak muliakan kita, nak muliakan bantuan.
Kita jangan rasa kita nothing. Sebenarnya kita adalah something di sisi Allah. Lepas kita datang mesyuarah ni, fikir sama-sama bagaimana balik nanti kita dapat tingkatkan usaha kita. Tingkatkan usaha kita. Kita ni adalah pekerja Allah SWT, menghubungkan manusia dengan Allah SWT. Macam balik nanti kita boleh tingkatkan usaha kita, bertambah risau bimbang. Kali inilah kerisauan dan kebimbangan Nabi SAW. Satu ketika Nabi kata Hasan akan mati, cucu-cucuku akan mati. Satu kena sembelih, kena pancung.